Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang mengizinkan kita berada pada petang ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Syarah Syekh Al-Hududi ala Ummil Barahin. Kita berhentinya pada perbincangan sifat yang mustahil, yang lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu al-mumathalah lil hawadith. Mustahil menyamai Allah bagi segala yang baharu. Kita berhenti pada cetakan khas ini pada muka 25 wa kadza yastahil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kadza yastahilu 'alayhi an yattasifa bil aghradi ila akhiriha. Kata pengarang, dan demikianlah yastahilu 'alaihi, mustahil atas Allah, an yattasifa, an harfu masdari wa nasbin, yattasifa fi'lun mudhari'un mansubun bi an, mansub dengan an, wal fatwa fa'iluha dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa lah, wa an wa ma dakhala 'alaiha fi ta'wili masdarin fa'ilu yastahil. An dan juga fi'il mudhari'. Kita tahu an ini fungsi dia, pertama dia amil nasab, dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Yang kedua, dianya masdari, dia menjadikan fi'il selepasnya, menukarkan menjadi masdar, menjadi isim. Jadi ayattasifa masdar bagi ittasafa yattasifu ittisaf. Wa kadza yastahilu 'alaihi ittisafuhu ta'ala bil aghrad. Jadi jumlah daripada an dan juga madkhul 'alaiha fi ta'wil masdarin fa'ilu yastahil, fa'il kepada yastahil. Yastahil, apa mustahilnya? Ayattasifa, bersifatnya Allah bil aghrad, dengan ada tujuan dan matlamat, ila akhiriha, sehingga akhirnya lah, akhir matan yang disebut oleh Imam Sanusi. Jadi antara mafhum dan makna yang terkandung dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bahawa mustahil Allah, perbuatan Tuhan itu mempunyai tujuan yang matlamat, kembali kepada Allah. Tuhan buat kerana ada gharad, ada matlamat yang ingin dicapai, ada tujuan yang ingin dilaksanakan, yang dicapai. Jadi itu mustahil. Kerana bila sesuatu dilakukan kerana ada tujuan, maka tujuan itu sebenarnya pendesak. Dia itu ba'ith, dia itu pendorong dan juga pendesak untuk seseorang itu buat. Maka perbuatan Tuhan, andai kata ada yang mendesak dan mendorong untuk melakukan sesuatu, makna dia bukan buat dengan pilihan yang bebas. Dia buat kerana ada desakan atau ada matlamat yang nak dicapai.
maka ini mustahil bagi Allah. Tuhan ini mustahil perbuatannya itu ada perkara yang mendorong dan mendesak dia. Kerana ketika itu dia tidak lagi membuat pilihan dengan pilihan yang mutlak. Adapun manusia ni, hamba ni, kita tak boleh lah. Kehidupan kita ni ada matlamat dan tujuan yang kita kehendaki. Ada dorongan dan desakan yang mendorong kita membuat perbuatan kita. Itu tak boleh lah manusia. Tapi Allah, Tuhan tidak demikian. Jadi perbuatan Tuhan tidak sama perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Antara wajah tidak sama tadi ialah perbuatan Tuhan tidak mempunyai aghraq, perbuatan makhluk ini ada tujuan dan dorongan yang ingin dicapai. Jadi mustahil bahawa bersifat Allah dengan aghraq ila akhirih. Apa makna aghraq? Wal gharadu itu mufrad bagi aghrad, af'al sirah jamak kepada gharadun. Wal gharadu al maslahatu allati ishtamala 'alaiha al fi'lu aw al hukmu. Gharad itu ialah maslahah yang terkandung atasnya oleh perbuatan atau hukum. Bila kata gharad tu apa? Al-gharad ini ialah maslahah lah. Maslahah. Ada, kita panggil bahasa Melayu pun tersebut maslahah. Ada kepentingan yang terdapat daripada perbuatan dan juga hukum yang Tuhan tetapkan itu. Maka benda ini mustahil. Kenapa? Li'annahu la yaf'alu wa yahkumu kadzalika illa al-maqhuru al-muhtaju li'an yatakammala bihi. Kerana tidak ada yang membuat dan menghukum sedemikian, kadzalika ay bil aghraq tadi. Illa al-maqhur, tidak ada yang buat sesuatu dan menghukum sesuatu dengan ada tujuan dan matlamat kecuali sesuatu itu makhur, yang digagahi, al-muhtaj, yang berhajat, ai li ayyatakammala, berhajat untuk jadi sempurna dengannya, dengan gharaq tadi. Jadi sesuatu yang buat perkara, kita atau manusia ni, kita ambil contoh, kita buat sesuatu dengan ada tujuan dan matlamat. Makna apa? Perbuatan kita digagahi, kita ada ba'ith, ada pendorong yang menekan kita. Tak? Kenapa kita mari sangat ni? Hadir kelas. Kita tak potong pun kelas. Kelas sepanjang 14 minggu kita hadir semua. Kelas talaki yang dibuat pun kita hadir. Kenapa kita ni? Ada dorongan, ada tekanan. Memang kadang-kadang kan duduk tekan, memang nak mari ya, gitu je. Kenapa tak? Kalau nak kelas yang tidak wajib sebegini, memang tak. Daripada ramai-ramai yang ada, Allah Ta'ala pilih kita, alhamdulillah. Jadi ajaklah orang lain supaya mari juga dapat kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Okey. Tapi kita perbuatan tu maknanya kita ada sebab yang mendorong dan menekan kita. Tak? Kita makan sebab apa? Makan, ambil orang mudah makan. Sebab apa kita makan? Lapar tu mendorong dan menekan kita. Ba'ith, yang mendorong kita untuk buat perbuatan makan, untuk kita makan. Jadi tidak ada yang buat sedemikian, yakni bil gharadi, yang buat dengan ada tujuan matlamat, kecuali sesuatu tu makhur, dia digagahi. Al-muhtaju, yang berhajat li an yatakammala bihi, berhajat supaya jadi sempurna dengannya. Kalau contohnya kita jadi contoh, kita buat suatu perbuatan kerana perbuatan kita ada dorongan. Contoh, hadir ke kelas, belajar, yang mana bila kita buat perbuatan tu dengan ada tujuan.
akan sempurna kita dengan buat perbuatan tu. Kalau tak buat jadi tak sempurna lah. Tak? Ia tak boleh seorang pelajar tiba-tiba tak hadir kelas, tak ambil periksa. Tak ambil kelas, tak ada periksa. Sempurna tak dia? Dia sebagai sifat seorang pelajar sempurna tak? Tak sempurna. Pelajar yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Kalau kita contohnya buat sesuatu, kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Kenapa? Kerana kita nak pahala. Nak pahala. Maka seorang anak itu sifat dia berbakti itu, dia buat tujuan untuk dapat pahala. Dia akan sempurna dengan dia melakukan perkara tersebut. Kalau tak melakukan perkara tersebut, dia ni dikira anak yang derhaka, anak yang tidak berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi sebab itu pengarang kata li'annahu la yaf'alu wa yahkumu kadzalika illa al-maqhurul muhtaju li'an yatakammala bihi. Kerana tidak ada yang buat atau menghukum dengan demikian, dengan gharad ini, dengan ada tujuan dan matlamat, kecuali sesuatu yang buat gitu mesti dia digagahi dan dia berhajat untuk jadi sempurna dengan tercapainya matlamat dia tu, tercapainya gharad dan tujuannya. Baik. Dah ini Tuhan ke gini? Wallahu ta'ala huwal fa'ilul mukhtar. Walhal Allah Ta'ala ini fa'il, pembuat, al-mukhtar, yang memilih. Al-mukhtar al-ghaniyyu an jami'il makhluqat, yang terkaya, yang tak perlu kepada sekalian makhluk. Jadi Tuhan ni perbuatan dia tak gitu. Tuhan dia ni dia pembuat dan memilih dengan kehendaknya, maha kaya daripada segala makhluk. Dia tidak berhajat pada makhluk pun, tidak berhajat kepada apa-apa sekalipun. Maka perbuatan Tuhan sama sekali tak sama dengan perbuatan makhluk. Makhluk buat kerana ada al-gharab, al-aghrab. Allah Ta'ala buat bukan dengan gharad, tapi semata-mata keinginan, masyiatihi wa iradatihi, masyiah Tuhan dan iradat Tuhan. Jelas jadi di situlah kita faham bahawa perbuatan Allah Ta'ala ni tidak ada sesuatu yang mewajibkan Tuhan buat. Tidak ada sesuatu yang mengokong atau mengekang Allah Ta'ala supaya melakukan sesuatu. Dah itu Tuhan buat ikut suka. Jangan kata ikut suka. Allah Ta'ala buat dengan penuh hikmah, kerana dia itu zat yang maha sempurna dan maha bijaksana. Maka perbuatan yang daripada Allah, perbuatan yang sempurna, perbuatan yang mempunyai hikmah, yang mempunyai hikmah dan mempunyai manfaat, maslahah kepada makhluk. Allah Ta'ala haramkan arak, Tuhan buat saja-saja kan? Tak. Tapi dia buat dengan semata-mata kehendak. Tapi kerana dia ni Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, maha mengetahui, perbuatan dia tidak sunyi dan tidak lekang daripada hikmat dan manfaat kepada makhluk. Maka arak ini bahaya. Maka pandang dari segi sudut syariat, perbincangan illah yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh, ataupun secara lebih banyaknya dalam ilmu maqasid, yang mana maqasid ni sebahagian daripada usul fiqh, dia berasal pada usul fiqh. Perbincangan illah pada perbuatan dan hukum Tuhan itu ialah merujuk kepada illah yang kembali kepada makhluk, manfaat dan juga maslahah yang kembali kepada makhluk, bukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alhamdulillah, seterusnya kata musannif rahimahullah, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Dan demikian mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada dia berdiri dengan sendiri. Alla yakuna qa'iman bi nafsihi,
tidak berdiri dengan sendiri. Apa taswirnya? Bagaimana tak berdiri dengan sendiri itu? Bi an yakuna sifatan, dengan bahawa Tuhan itu sifat, yakumu bi mahallin, yang ada pada tempat, yang ada pada zat. Tempat dengan mana zat. Au yahtaju ila mukhassisin, ataupun bahawa Tuhan itu gini, au yahtaja, kena baca au yahtaja, bi an yahtaja ila mukhassisin. Baris tu, lagi baris sikit. Bagi baris. Bi an yakuna sifatan ayakuna hadisan yahtaju. Jadi boleh kalau nak takdir, tapi boleh kalau kita nak baca yahtaju itu ma'tuf kepada sifatan, tapi dia menjadi sifat kepada ma'tuf atas sifat. Bi an yakuna sifatan atau bi an yakuna hadisan yahtaju ila mukhassisin. Tapi kalau ini mudahnya kita atafkan tu, yahtaju ataf pada bi an yakuna au bi an yahtaja. Jadi dia ini kita atafkan pada yakuna. Jadi yakuna mansub dengan an, bi an yakuna au bi an yahtaja. Jadi yahtaja tu baca dengan rafa' pun boleh, tapi kena takdir. Jadi aulanya kita ambil yang wajah nasab lah, wajah nasab, kerana dia maktuf ala mansub. Yakuna tu mansub bi an, maka yahtaj pun mansub. Kerana dia menafsirkan bagi la yakunu qa'iman, adamu qiyam bi nafsihi, itu dua makna. Bi an yakuna sifah, bi an yahtaja ila mukhassis. Itu lagi dekat dengan murad musannif rahimahullah, wallahu a'lam. Okey, balik kepada matan tadi. Mustahil Allah Ta'ala bahawa dia tidak berdiri dengan sendiri. Macam mana tak berdiri dengan sendiri? Taswir macam mana? Bi an yakuna sifatan yakubu min mahallin, dengan bahawa Tuhan tu sifat yang ada pada sesuatu tempat, yang ada pada zat. Tempat dengan mana zat, mahal dengan mana zat. Mana kita boleh tukar saja. Yakumu bi mahallin, kita boleh ubah je dengan yakumu bi dhati. Mahal dengan makna zat. Nanti dia akan terang. Au yahtaja ila mukhassisin, ataupun berhajat kepada mukhassisin. Itu juga tidak berdiri dengan sendiri, makna Tuhan berhajat kepada mukhassis, yang mentaksis, yang menjadikan Tuhan, yang mencipta Tuhan. Qala syarih rahimahullah, hadza aidan mimma yastahilu fi haqqillahi ta'ala. Ini juga dari perkara yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Wa huwa qiyamuhu, wa huwa naqid, wa huwa naqidu qiyamihi. Gugur satu kalimah tu. Wa huwa naqidu, wa huwa naqidu. Wa huwa naqidu qiyamihi, bukan wa huwa qiyamuhu, naqid. Ada yang cetakkan lain, ada buku lain. Naqid wa huwa naqidu qiyamihi ta'ala bi nafsi, iaitu lawan bagi qiyamu ta'ala bi nafsi. Berdiri Tuhan dengan sendiri, lawannya tidak berdiri Tuhan dengan sendiri. Qauluhu, kemudian yang kata musannif, bi an yakuna ila akhirih. Bi an yakuna sifatan tu. Ini ni tafsirun, qauluhu itu tafsirun lin nafi. Dia menafsirkan bagi nafi. Mana? Tidak berdiri dengan sendiri. Apa makna tidak berdiri dengan sendiri? Maknanya bi an yakuna sifatan. Dia itu sifat. Jadi dia tafsir bagi nafi wa huwa qauluhu alla yakuna.
Itu alla yakuna itulah, itu nafi dia tu. Bahawa tiada Tuhan berdiri dengan sendiri. Jadi bi ayakuna tu ba taswiriyah, dia mentaswirkan nafi tersebut. Wal mahal. Okey. Sekarang ni apa makna mahal yang kita sebut dalam tadi bi ayakuna sifatan yakumu bi mahal. Mustahil Allah Taala ni sifat. Sebelum tu makna secara ringkasnya, bila kita kata Allah berdiri dengan sendiri, makna kita menafikan Tuhan tu tidak berdiri dengan sendiri. Apa makna Tuhan tak berdiri dengan sendiri? Maknanya dua. Makna sama ada Tuhan tu sifat yang ada pada zat. Kerana sifat yang ada pada zat dia tidak boleh ada sendiri. Sifat ni boleh ada sendiri tak? Tak boleh. Wujud sifat mesti pada zat. Dia tidak boleh wujud bersendirian. Maka bila kita kata Allah Ta'ala qa'imun binafsih, makna Tuhan ni bukan sifat, kerana dia berdiri dengan sendiri. Adanya dia bukan tumpang pada yang lain, bukan ada pada yang lain. Kerana yang menumpang pada yang lain, yang ada pada yang lain, pada wujudnya ialah sifat. Sebagaimana sifat, ambil mana-mana sifat lah, memang ada pada sesuatu, dia tidak boleh bersendirian. Putih dia ada pada benda, putih kertas, putih baju, putih dinding. Manis ada pada benda, cerdik ada pada benda, cerdik ada pada benda. Sebab itu cerdik tidak boleh dibeli. Cerdik tak boleh beli. Coklat cerdik ada. Coklat cerdik ada, coklat cerdik. Makan jadi cerdik, tak tahu cerdik sara mana. Kismis cerdik ada. Nama je tu, dia tu tak cerdik. Ke cerdik kismis tu? Adakah kismis itu mempunyai sifat cerdik? Ada tak? Cerdik ni ada pada mana? Ada pada manusia yang berakal. Nampak tak? Dia tak ada berasingan. Kalau ada berasingan senang boleh beli. Boleh beli, tapi dia tak ada. Orang tu makan kismis, berkilo-kilo kismis dalam almari dia. Tak cerdik-cerdik ialah sebab cerdik ni bukan ada kismis. Cuma dia adalah kok vitamin-vitamin yang membantu mencerdaskan akal, itu aspek lain lah tu. Tapi kecerdikan tu dia ada pada orang. Ada pada orang, dia tidak ada berasingan. Kuat ada pada orang. Apa lagi? Ada pada benda. Jadi sifat-sifat ini wujudnya mesti wujud pada zat, pada sesuatu. Dia tidak boleh wujud berasingan. Maka Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, makna Tuhan bukan sifat. Kalau Tuhan sifat, makna dia boleh wujud, dia tidak akan wujud pada sendiri, kena wujud pada yang lain. Itu mustahil. Kerana Allah ni zat, dia zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi itu makna yang pertama. Makna yang kedua, berdiri Tuhan dengan sendiri maknanya dia wujudnya tidak berhajat kepada yang mengadakan. Mukhassis, la yahtaju ila mukhassis. Allah berdiri dengan sendiri makna ada dia itu bukan kerana yang lain menentukan dan mengadakannya. Adapun kita berhajat kepada yang mencipta kita. Sebab itu al-kaunu qa'imun billah dengan makna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum, qayyumiyah. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah Ta'ala yang mencipta, yang menjaga, yang menjadikan makhluk, mentadbir alam ini. Qayyum. Maka kita makhluk ini semua diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna bagi adamu qiyamihi ta'ala bi nafsih, dengan makna tadi Tuhan itu bukan sifat, Tuhan itu tidak berhajat kepada mukhassis. Okey, dalam perbincangan sifat dia, makna yang pertama tadi Tuhan bukan sifat, sifat yang berdiri yaqumu bi mahallin, yang ada pada mahal. Kemudian masuk pengarang menceritakan apa itu mahal. Wal mahallu huwa dzat. Mahal di sini ialah zat, diri.
benda-benda, sesuatu zat. Bukan mahal dengan maksud al-hayyiz, ruang, bukan masuk ruang. Bukan masuk ruang. Tuhan bukan sifat yang berhajat kepada tempat. Tempat ni bukan makna ruang ni. Tempat dengan makna zat. Tempat dengan makna zat. Dan Allah Ta'ala bertempat kan? Ada itu Tuhan mustahil bertempat juga, tapi penafian itu difaham daripada mukhalafah. Okay? Al-mahal huwa zat. Mahal itu ialah zat. Wal mukhassis bi kasri sad, dengan kasrah sad, huwal fa'il. Mukhassis dengan makna fa'il, pencipta. Mudah je lah tu. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala ni sifat. Sebagaimana kata golongan Nasrani yang mana Allahut, ketuhanan itu masuk meresat dalam diri Nasut Nabi Isa, maka Nabi Isa mempunyai sifat ketuhanan. Kerana itu Nabi Isa boleh menghidupkan yang mati, boleh menghidupkan orang mati dihidup balik, orang buta dia dapat celek, orang sakit sopok jadi sihat. Kerana apa? Kerana kata mereka ada pada diri Isa itu sifat ketuhanan. Jadi mereka membayang dan memahami Tuhan itu sifat yang boleh masuk pada diri Nabi Isa, kepada Ruhul Kudus. Jadi ini mustahil. Mustahil. Allah bukan sifat, Allah zat. Dah zat ada sifat dah. Zat yang mempunyai sifat lah. Tapi dia bukan diri dia tu sifat, bukan. Dia zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Ini juga mustahil bagi orang-orang yang ajaran sesat, yang kononnya kata roh Tuhan mereka masuk dalam diri Tok Syekh, maka Tok Syekhnya ketika itu diresapi oleh Tuhan. Sehingga kan yang sebahagian ta'assubnya menyembah Tok Syekh dia. Kalau kita agama lain kita maklumlah. Ada di kalangan agama-agama lain yogi-yogi mereka. Tahu? Yogi, tahu yogi? Tak tahu. Hak tu hak maikat tu tak tahu. Apa nama tu? Cerita katung apa nama tu? Yogi tu. Yogi ni dalam apa nama ni, agama Hindu lah. Orang yang sampai tahap dia jiwa dia tu bersih. Dia yogi ni praktik yang mempraktikkan yoga lah, tapi dia master dia. Jadi awak kadang mungkin kena tahu jugalah, kena lihat kepada apa nama ni, agama-agama lain. Bukan tujuan untuk kita tu, tujuan untuk kita tahu dan kita rasa bersyukurnya kita diberi agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal. Jadi ada sebahagian daripada agama-agama lain ni yang mana mereka ni menganggap guru mereka tu Tuhan. Guru mereka avatar. Avatar dan seumpamanya ni menganggap bahawa sifat ketuhanan ada pada diri guru mereka. Jadi bila kita faham bahawa Tuhan itu bukan satu konsep sifat yang boleh meresap, maka mustahil lah kita nak kata hak ni Tuhan, ini Tuhan duduk sini, Tuhan duduk sini, Tuhan ada di pokok ni. Tak. Mustahil. Kerana apa? Allah ataupun ilah ini dia bukannya sifat. Kalau dia sifat, makna apa? Dia berhajat. Dia tak akan wujud dengan sendiri, kerana wujud dia mesti pada yang lain. Makna dia tidak berkuasa. Ada? Bukan hebat. Tak hebat gitu. Kalau nak adanya kena ada di yang lain. Tiba-tiba mati tok guru. Dah Tuhan ketuhanan ni gimana? Tunggu pula reincarnation baru. Ada. Atau penjermaan Tuhan baru pula. Itulah setengah ada pada agama-agama yang tidak benar. Kefahaman ketuhanan itu dah hilang dah. Dah lari daripada konsep yang sebenar. Okey.
Kemudian habis itu. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan, dan demikian juga mustahil ke atas Allah Ta'ala bahawa tiada ia itu satu. Tuhan tu tok satu, mustahil. Tuhan itu dok satu tu mustahil. Bagaimana dengan makna dok satu tu? Taswir alla yakuna wahidan. Tuhan dok satu tu bi an yakuna murakkaban fi zatihi, dengan bahawa Tuhan tu tersusun pada zatnya. Murakkaban fi zatihi au yakuna lahu mumathilun fi zatihi, atau ada baginya yang menyamainya pada zatnya, au sifatihi, atau sifatnya, au yakuna ma'ahu fil wujudi muathirun fi fi'lin minal af'al, atau ada bersama Tuhan pada wujud ini, pada wujudnya, pada alam ini, muathirun, yang mampu memberi kesan, muathir yang memberi kesan, fi fi'lin minal af'al, pada apa-apa perbuatan daripada perbuatan-perbuatan yang berlaku. Sekarang masuk perbincangan pada lawan bagi sifat wahdaniyah, sifat keesaan, iaitu tidak esa lah. Lawan bagi esa, tidak esa. La yakun alla yakuna wahidan. Makna tidak esa, makna dok satu. Dok satu maknanya berbilang. Apa makna berbilang? Sekarang ni dihuraikan oleh musannif. Bentuk berbilang sama ada dia tersusun pada zatnya. Dia satu, tapi satu yang boleh pecah, satu yang boleh dibahagikan. Itu dipanggil tersusun juga. Macam kita ni, kita satu-satunya kita. Betul tak? Kita ni ada tak kat dunia ni kita? Selain kita, ada tak? Ada. Hatta kembar pun ada, sini kembar sini, ada. Kembar dia pun, hak kembar dia tu satu, hak seri tu hak lain, diri yang lain. Jadi diri kita ni satu. Kembar seirah, muka je sama tapi kita lain, dia lain. Ada. Pelanduk dua serupa, muka je, mungkin ada sama, ada irah-irah tapi dia lain, kita lain. Jadi diri kita satu ni satu je dalam alam ni. Jadi satu kita ni bukan satu yang absolut, bukan satu yang sungguh-sungguh satu. Sebab apa? Satu kita ni berjuzuk-juzuk, kita boleh pecah. Kita ada tangan, ada anggota, ada juzuk-juzuk, ada bahagian-bahagian kita. Okey. Jadi mustahil Allah Ta'ala berbilang. Pertama, dengan bahawa Tuhan itu tersusun pada zat. Satu tapi itu satu yang tersusun, mustahil. Satu yang tersusun pun mustahil juga. Sebab apa? Sebab bila sesuatu itu tersusun, maka dia tidak akan sempurna kecuali dengan kesemua juzuknya ada. Awak, diri awak ni satu, tapi satu yang berjuzuk-juzuk tersusun. Kalau tak ada cukup juzuk tu sempurna tak? Tak lah. Kaki tak ada, jari tak ada, tangan tak ada, telinga tak ada, mata tak ada. Orang panggil sempurna tak? Tak sempurna. Maka sesuatu yang berjuzuk, kesempurnaannya dengan memiliki semua juzuknya. Andai kata Allah Ta'ala tu satu tapi berjuzuk, maknanya dia berhajat kepada kesemua juzuknya supaya jadilah dia sempurna. Betul tak? Berhajat tu orang panggil sifat makhluk. Berhajat tu, keberhajatan. Kita memang kita berhajat, tak? Berhajat kepada anggota badan kita. Untuk jalan kita kena ada kaki, untuk pegang kena ada tangan. Kita memang berhajat. Bahawa manusia ni berhajat, itu sifat yang zati pada manusia. Allah Tuhan, andai kata dia tu berhajat, hatta berhajat pada diri dia pun, hak tu menafikan sifat ketuhanan. Keberhajatan tu menafikan dia tu ke Tuhan. Sebab bila Tuhan ni memang dia tidak berhajat kepada sesiapa, hatta kepada juzuk diri dia. Makna apa? Di Allah ni mustahil berjuzuk-juzuk.
Dah makna Tuhan ni suti. Jangan faham gitu. Kok ada faham gitu. Maknanya kalau Tuhan tak berjuzuk, Tuhan ni satu. Satu yang kalau dalam istilah falsafah dipanggil jauhar fard. Gitu kan? Bukan. Satu hok jauhar fardun itu pun itu hok juga mustahil juga. Sebab kita telah meletakkan dia tu sebagai jirim. Jadi macam mana? Inilah kita akal kita tak boleh nak fikir. Bagaimana satu yang tidak berjuzuk dan satu yang tidak berjisim? Bagaimana nak faham? Ni tak mampu kita faham. Tak mampu kita faham. Tak mampu kita nak capai hakikat wujud Tuhan, zat Tuhan macam mana, memang kita tak mampu. Dah kalau gitu ada tak? Adalah. Jangan pergi kata Tuhan tak ada pula. Sebagaimana ada yang menuduh Asy'ariyah, Tuhan Asy'ariyah tidak ada. Annal Asy'ariyah ya'buduna adama. Kerana Asy'ariyah ni menyembah Adam, tak ada. Li'annahu la yattasifu bila fawq wala tah wala amam wala wara wa laysa lahu makan wala fid dakhil wala fil kharij illa la yusafu bihi illa adam. Heboh baru ni kan? Tahu tak cerita? Tahu kan? Ada penafian tarik balik. Tapi sebenarnya hak dia cakap tu memang betul. Habis kata gitu. Memang itulah yang tertulis oleh kitab-kitab mereka daripada sumber asal mereka dalam kitab mereka. Bukan salah, bukan pengalaman diri. Sebenarnya itu. Tapi kerana berlaku ketidakpuasan hati untuk mengambil pihak yang tertentu dan untuk mendamaikan keadaan, tarik baliklah. Tapi apakah itu pandangan Salafiyah Wahhabiyah? Memang gitulah. Boleh carilah kitab-kitab rujukan asal mereka. Memang mereka kata annal asy'ariyah ya'buduna adama fa innal ilah bihadhil awsafi la yasifu bihi illa al-adam. Kerana Tuhan yang bersifat dengan dak atas dak bawah, dak dalam dak luar, dak sini dak sana, tidak berjirim, tidak berjisim, tidak bermata, tidak yang sifatkan demikian kecuali tak ada. Benda yang bersifat demikian dia tak ada. Ada seorang lagi pendakwah lain, tapi baru ni tak ada dak mari ke negeri sana sebab dia grup lain sikit, yang ekstrim sikit daripada golongan sana. Sebut jelas-jelas dalam ceramah dia bahawa Asy'ariyah ini, Tuhan Asy'ariyah ni sebenarnya Adam. Sebab tidak yang disifatkan begitu kecuali Adam. Jadi sinilah kita kena faham di mana had akal boleh berfikir, di mana had akal tak boleh berfikir. Sekarang ni mereka mengatakan kalau Tuhan tu tak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak bertempat. Bila orang kata anak awak di mana? Anak saya tak dalam rumah, tak ada luar rumah, tak ada atas rumah, tidak bawah rumah, tidak tepi rumah, tidak kanan rumah. Maknanya awak tak ada anak. Betul tak? Tak ada dalam perut, tak ada luar perut. Kat mana lagi? Tak ada di dunia, tak ada di langit. Maknanya awak tak ada anak. Betul tak? Memang betul lah. Tapi itu sifat bagi makhluk. Itu sifat jirim. Kerana makhluk dan jirim ni kewujudannya mesti bertempat. Adapun Allah, kita tak boleh nak samakan kiasan begitu kepada Allah Ta'ala. Kerana kita telah maklum bahawa segala yang disifatkan tadi, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dalam, luar, itu semua sifat makhluk. Dah Allah wujud tak? Wujud. Betul-betul wujud ke wujud dalam otak? Ada juga yang mengatakan bahawa Tuhan Asy'ariyah ni hanya amrun i'tibari, benda yang ada dalam i'tibar otak tapi tiada pada hakikat realiti. Itu juga tak betul. Tak ada pun Asy'ariyah kata gitu. Allah Ta'ala wujud yang hakiki. Bukan wujud fi dhihni, bukan fi dhihni saja, bukan. Allah Ta'ala wujud yang hakiki, wujud fil kharij, ada sungguh ti. Dah kenapa kita tak boleh nak kata bertempat, tak boleh nak tunjuk? Kerana tidak layak dengan wujud Allah Ta'ala itu ditunjuk dengan tempat. Kerana semua arwah yang ditunjuk ni semua makhluk. Maka kita kena faham Allah tak boleh kita nak letakkan dan sifatkan dengan sifat makhluk. Bila kita faham bahawa begitu, maka
tahulah kita wujud Allah Ta'ala, wujud yang mutlak, wujud yang tak sama makhluk. Bagaimana? Itu bukan kemampuan kita dah. Nampak? Itu di luar kemampuan kita. Hak ni yang berhajat kepada beriman dan tahu bahawa akal tak boleh nak fikir lebih tau. Akal tidak boleh nak fikir lebih ada tu. Nak fikir mana? Kalau nak fikir tak boleh nak fikir. Yang sampai kata yang nisbah kepada kalam Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu 'anil idrak. Lemah akal kita untuk faham hakikat ketuhanan, itu kira faham dah tu. Akal kita sampai tahap dia tak boleh nak fikir dah hakikat Tuhan ni, tu kira tahu dah tu. Itu dikira telah tahu, telah faham. Tapi kalau kita pergi fikir juga, kita pergi soalkan juga, kita pergi cari jawapan, kita tak akan dapat jawapan betul. Kita akan jadi mereng, kita akan jadi ising kalau salah putus ayat, ataupun jadi sesat ke belah lain tak? Menyangkakan Tuhan ni begian. Maka sakaan-sakaan itu wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalika. Awal-awal ulama ahli sunnah kita telah buat kaedah untuk halang kita, akal kita, khayalan kita ni pergi rempuh halangan dia. Telah awal-awal lagi letak kaedah yang mana menyekat akal kita ni. Akal kita ni liar, nak orang lelaki. Dia mikir macam-macam. Orang boleh jadi ikut lah. Orang lelaki dia khayal macam-macam. Jadi liarnya akal kita, ulama letak di mana hak sempadan. Jangan lebih mikir pada ni. Takut-takut lebih mikir ni awak pergi langgar kok masuk gaung. Masuk gaung. Jadi kullu ma khabara bi balika, setiap yang terlintas dalam akal kamu, fallahu bi khilafi dzalika, maka Allah tidak sedemikian. Lemah akal kita daripada faham, itu dia dikira faham. Jelas. Okey. Maka mana tadi? Allah Ta'ala, dia zat dia bukan tersusun daripada juzuk-juzuk. Dah tersusun makna dia satu zat yang halus. Dah juga kerana membayangkan Tuhan tu zat halus tu, kita telah meletakkan Tuhan tu bersifat dengan jirim, bersifat dengan jauhar fard. Jauhar fard ni jirim. Maka tak boleh. Bagaimana? Kita serah dan yakin bahawa Allah Ta'ala wujud, dan wujud Allah Ta'ala wujud yang hakiki, wujud yang betul, dan kita mampu melihatnya. Di akhirat bagi orang mukmin, Allah Ta'ala berikan nikmat untuk melihat Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yarawna wajhakal karim. Jadi melihat Allah itu makna ada. Tapi bagaimana? Tak mampu kita nak mencapainya, nak faham di sini. Tak mampu nak faham di sini. Maka tak mampu nak faham tu, ulama beri pula nak kita jadi lega, senang kata okeylah, tak payah fikir jauh. Kita tak payah fikir ke Tuhan ni guana, kita fikir roh kita ni guana. Boleh tak? Yang roh ni memang semua yakin bahawa roh ni makhluk lah. Awak beriman lah, tak usah kira lah orang sesat tu. Semua yakin bahawa roh kita ni yang ada pada diri kita ni Tuhan cipta, makhluk lah. Bagaimana hakikat roh? Siapa boleh jawab? Doktor yang paling pakar pun tak boleh nak jawab. Doktor yang paling pakar pun tak boleh jawab. Para nabi, para rasul pun Allah Ta'ala tak beri. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maka roh yang mana dia itu makhluk, luar kemampuan akal kita untuk fikir, maka apatah lagi Tuhan yang mencipta roh, Tuhan yang mencipta alam ini kesekaliannya. Maka tak mampu akal kita untuk fikir. Itu memang padang, memang sesuai, memang benda itu benda yang sangat munasabah sangat. Jadi yang tak munasabah bila kita fikir, kalau Tuhan mesti bertepat, itu yang tak munasabah. Okay. Dia kata apa lagi? Bahawa ada diri Tuhan itu murakkaban fi zatihi, pada zatnya. Au yakuna lahu mumathilun fi zatihi, atau ada bagi Tuhan tu yang sama pada zatnya.
Tuhan ada hak lain hak sama macam Tuhan. Ni merujuk pada apa ni? Tadi zat yang satu tapi ada anggota-anggota, ada juzuk-juzuk. Kita panggil kam muttasil fi zat. Yang ni ataupun ada yang serupa dengan Tuhan. Tuhan ada yang serupa dengan Tuhan. Kita panggil kam munfasil fi zat. Au sifatihi, ataupun ada di sana mumasilun fi sifatihi, yang serupa dengan Tuhan pada sifat Tuhan. Kita panggil kam munfasil fi sifat. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'al, atau ada bersama Tuhan pada wujud ini yang lain yang memberi kesan pada perbuatan daripada perbuatan yang ada ini. Maknanya Tuhan buat, ada selain Tuhan yang buat juga. Ada selain Tuhan yang mengadakan dan menciptakan perbuatan, menurunkan hujan, menumbuhkan pokok ke, membuat apa-apa tak kira lah. Perbuatan ada yang lain yang buat selain Tuhan. Maknanya fa'il itu bukan Tuhan, bukan Tuhan semata, ada yang lain juga jadi fa'il, jadi khaliq. Maknanya di sini merujuk kepada kam munfasil fil af'al. Jadi pada matan secara zahir musannif sebut kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat, kam munfasil fi sifat, kam munfasil fil af'al. Ada apa ni? 4 lah. Tinggal lagi 2 yang datang dalam syarah, musannif akan syarih akan sebutkan. Ala kulli hal, walaupun 4 tapi dalam 4 ini ada apa nama ni, yang 2 lagi tapi tidak secara sharih, bahkan diuraikan oleh para ulama dalam syarah-syarah mereka. Wallahu taala a'lam wa alam. Saya buka kalau ada soalan sudah. Cuba baca, kecil sangatnya. Ditanya adakah memadai belajar tauhid 3 saja tanpa belajar sifat 20? Ataupun mana dia kata, ataupun boleh memadai, ada kena belajar juga, kena belajar dua-dua. Dia gini, tak boleh belajar dua-dua pun apa. Dia naknya pada i'tiqad tu betul. Kita kena faham dulu. Tauhid 3 sifat 20 ni konsep manhaj dalam kita mempelajari akidah dan mengiktikadkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian dan sam'iyah. Nampak? Andai kata seseorang itu boleh faham dan boleh faham terus melalui dia baca Al-Quran, faham Al-Quran, baca hadis, faham pada hadis, yang mana i'tikad dia i'tikad betul-betul ahli sunnah, tak apalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang naknya kepada i'tikad betul. Okey, dah ni manhaj-manhaj yang berbeza ni, ini satu wasilah untuk dapat kepahaman yang betul. Okey, dan mana satu wasilah yang mendapatkan atau menjaminkan kepahaman yang betul? Pertamanya kena tengoklah isi daripada kedua. Saya cakap nak atas jalan insaf, maksudnya kita takkan ke tepi. Tak tepi dulu mana betul mana salah yang telah kita tahu tu, kita tengok secara logik. Jadi mana-mana manhaj yang mana membawa kepada natijah yang sama, natijah i'tikad yang betul, yang sebagaimana Nabi bawa, sahabat bawa, salafus soleh bawa, itu yang kita nak pegang. Jadi manakah manhaj yang membawa kepada itu? Tauhid 3 mendakwa mereka bawa manhaj salah. Okey, adakah dengan semata-mata mendakwa tu kita kata kita kena ikut? Dah tidakkah ajaran-ajaran lain pun mendakwa mereka itu akidah yang betul? Jadi jangan kita ikut kepada slogan-slogan semata-mata tanpa kita tengok isinya macam mana. Adakah isi itu yang sama? Adakah ia membawa kepada akidah yang betul? Okey. Lepas tu sifat 20 sekalipun, kalau kita begitu kita tanya kepada tauhid 3, gitu juga kita tanya pada sifat 20. Adakah apa yang dalam sifat 20 itu benda yang dibawa oleh Nabi
sahabat salafus soleh atau benda yang bercanggah? Adil tak? Jadi adil, kita tanya belagalah. Maka kita kena tengok. Jadi kan andai katalah makna anda seseorang yang ingin mencari kebenaran, maka kita nak tahu yang sebenarnya, belajarlah dengan orang yang mahir dan pakar dalam manhaj tersebut. Makna kalau sifat tauhid 3, belajar daripada orang yang betul-betul faham tauhid 3, macam mana tauhid 3 sebagaimana yang dibuat oleh pengasasnya. Tengoklah. Lepas tu sifat 20 kena belajar daripada guru-guru, tuan-tuan guru, masyayikh-masyayikh yang faham betul dengan konsep sifat 20 ni sebagaimana yang digariskan oleh ulama Asy'ariyah. Baru kita lihat perbandingan. Tapi bukan semua orang mampu buat gitu tau. Bukan semua ada masa dan mampu. Banyak lagi nak update status FB, nak upload gambar, nak buat assignment video, nak edit video, banyak sangat lagi. Nak atur assignment tugasan. Ada di kalangan kita yang banyak ataupun masyarakat awam memang tak mampu macam tu. Jadi pedoman kita macam mana? Pedoman kita lihatlah apa yang menjadi manhaj yang diguna pakai oleh sawadul a'zam ulama abral quruni wal usur. Manhaj yang diguna pakai oleh para ulama sejak sepanjang zaman dan berkurun-kurun lamanya. Apa dia? Kenapa kita kena ikut ulama? Kenapa kena ikut manhaj majoriti? Tidakkah mereka yang kita tahu nama-nama besar dalam agama ni, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Qadhi Iyad, imam-imam besar yang dalam agama Islam ni, mereka berjasa dalam agama kita dan mereka diiktiraf akidah mereka betul dan diiktiraf bahawa apa yang dibawa oleh mereka tu betul dan mereka amanah dengan agama. Nampak tak? Jadi kalau melihatkan kepada itu, kalau kita malah menyelam dalam satu-satu tadilah, kalau kita nak kaji setiap satu, tak apalah, molek juga kita baca, kita belajar manhaj ini, kita belajar yang manhaj satu lagi, lepas tu kita tengok mana satu yang sebenarnya bertepatan dengan akidah yang Islam yang sebenar, akidah yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau orang awam ni memada macam mana? Ulama-ulama muktabar daripada berkurun-kurun lamanya sampailah sepanjang zaman, mereka membawa pada manhaj pengajian akidah melalui manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Hak ni diakui hatta golongan yang bawa tauhid 3 pun, Salafi pun memang akui sawadul a'zam. Majoriti umat Islam sejak zaman dahulu memang berpegang kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Maka kita boleh jadikanlah isyarat petanda bahawa manhaj yang dibawa oleh mereka ini manhaj yang mardiyun, yang diredai. Sebab apa? Sebab ni berkaitan agama ni. Andai kata kita kata mereka ni manhaj salah, maknanya kita telah menyalahkan sekalian banyak para ulama, tokoh-tokoh hebat dalam agama Islam dengan menuduh iktikad mereka sesat. Munasabah ke? Kalau fikir secara senang-senang lah. Fikir senang-senang. Nak cakap fikir bodoh-bodoh, tapi lain ni pun cakap bodoh pun boleh juga lah. Ada react pula kan. Bukan bahasa Terengganu saya cakap fikir bodoh-bodoh, faham tak? Fikir bodoh-bodoh, fikir secara mudah. Fikir secara mudah kita boleh fikir dah. Dah akal lah mereka ni sesat lah. Sesat bukan masalah furuk ni, masalah hidup ni. Kalau kita berani kata gitu, ahlan wa sahlan lah, maknanya ikut awak lah. Awak berani menuduh imam seperti Imam Ghazali akidahnya sesat, Imam Ibn Hajar akidahnya sesat, Imam Nawawi ni kita boleh ambil hadis dia tapi akidah dia jangan ambil. Dan memang itu ada orang berani. Imam Abu Hanifah ni sesat dia tak main hadis. Memang sekarang pun ada berani sampai tahap tu, maknanya orang itu memang tak kenal diri. Dia tidak ukur baju di badan sendiri. Gitu je kita nak khabar. Nampak? Jadi apabila kita perhatikan majoriti ulama sejak zaman berzaman mendokong manhaj ini, menokong cara pengajian yang sifat 20 ini,
Tidakkah itu memberi pertanyaan diri kita, tidakkah ini makna satu manhaj yang diredai? Dan ramai di sini bukan ramai orang entah apa-apa, bukan majoriti yang tak tahu, majoriti ulama, majoriti di kalangan ahli-ahli agama yang mana kita iktiraf mereka itu orang yang berjasa dan orang amanah dalam agamanya. Maka itu sudah cukup untuk kita mengatakan bahawa pengajian manhaj sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah ini satu pengajian yang membawa akidah salah. Kena faham, sifat 20 ni bukan khalah. Dia khalah tu dari segi perbincangan tentang ayat-ayat mutasyabihat, perbincangan tentang dia panggil tentang sifat-sifat khabariyah. Itu cara memahami manhaj takwil ataupun manhaj tafwid tu. Tapi takwil ataupun tafwid itu semua dah ada di sisi ulama-ulama salaf, dah ada. Cuma majoriti salah mentafwid. Tapi sebahagian sahabat, sebahagian salah adanya takwil. Jadi apa yang dibawa oleh Asy'ariyah ni ialah rentetan daripada kefahaman ulama-ulama salaf kepada nas Al-Quran dan hadis terhadap perkara akidah. Boleh? Saya begitulah. Saya tak mengulah lah Tauhid 3 walaupun saya boleh ulah. Saya boleh ulah sebab saya belajar. Saya boleh ulah, tak mahulah sebab takut kata saya tidak mewakili pihak sana kot. Walaupun kita belajar dan menekuni belajarlah manhaj mereka itu. Tapi kita tak mahulah kita sebut hak kita. Hak lain tu siapa yang ada rasa nak mengkaji-kajilah, tapi kena ingat satu. Kalau kita betul-betul yang orang yang objektif, yang munsif, maknanya bersikap insaf, maka kalau kita kajilah contoh, sebab ini dipraktikkan oleh sebahagian daripada golongan-golongan yang cuba dia kata tak usah ngaji ajaran sana sesat. Tak usah ngaji ajaran sana sesat. Kalau kita kadang-kadang nasihat tu betul. Contohnya kalau awak dah ada dalam manhaj yang betul, dah ada dalam pengajian betul, kadang-kadang guru tu dia nasihat jangan pergi belajar, adalah faedahnya. Kerana dia tengok awak ni dak apa nak faham ni. Dak kan mutasim mufassir pun pening. Cakap ba jirim jisim Arab pun tukar bimbo sekali. Lepas tu cakap berkaitan dengan qada dan qadar ni tukar lagi mana qada mana qadar. Boleh jadi dia kata tak usah pergi belajar lah. Larangan dia tu munasabah lah, melihatkan kepada kemampuan kita, takut kita rosak. Takut kita rosak. Tapi kalau kita belajar dah daripada belah sana, maka jangan kita sempitkan kita punya pemahaman. Kita dengar juga pihak yang lain. Contoh kita mengaji Tauhid 3 kan, kalau kita memang asal pada situ, maka kalau kata jangan ngaji Asy'ariyah ni, sebab Asy'ariyah sesat, kita kena cek betul ke tak Asy'ariyah sesat, dan kita belajar daripada orang yang mahir Asy'ariyah apa yang tuduhan itu betul atau tidak. Sebab tuduhan mereka bukan tuduh pada seorang, tuduh pada majoriti umat. Okey, gitulah cara mereka. Lagi mukhalafatuhu lil hawadithi. Kenapa dia guna perkataan hawadis? Dia tak ada, dia soalannya gini, kenapa dipilih mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Menyalahi Tuhan dengan hawadith. Hawadith makna jamak bagi hadis. Kenapa tak kata mukhalafatuhu lil mumkinat, mukhalafatuhu lil jaizat? Gitu dah. Kenapa dipilih hawadith? Di sini disebut oleh muhasyi yang membuat hasyiah kepada kitab Sanusiah ni, kerana yang dibayangkan mukhalafah atau yang segera dipaham menyalahi dan tak sama tu benda hak ada ke benda tak ada. Kalau kita nak kata tak sama, perbandingan sesuatu tu tak sama dengan sesuatu tu benda hak ada ke benda tak ada. Benda yang ada lah baru kita boleh jelaslah bahawa ada perbezaan. Perbezaan itu nyata antara benda yang ada. Tahu tak?
Ada sama ada baru jelas. Faham? Jadi antara mungkinat jaizat hadis, mana yang merujuk kepada makna ada. Hadis, al-hadis ialah al-mawjudu ba'dal adam, sesuatu yang ada selepas tak ada. Kerana sesuatu yang ada itulah yang terlintas segera menyalahi dengan benda lain. Adakah dia menyalahi bagi mungkinat? Memang menyalahi mungkinat juga, dan memang menyalahi jaizat juga. Tetapi mungkin ni ialah sesuatu yang menerima ada dan tak ada. Jadi dia menerima ada dan tak ada. Penggunaan istilah mungkin itu umum, kerana segala perkara yang menerima ada dan tak ada itu dipanggil mungkin belaka. Sama dengan jaiz. Jaiz pun sama. Jawaz dengan imkan ni sama. Kerana al-jawaz bermaksud harus jawazut ahadi tarafaini, harus salah satu daripada ada atau tak ada. Jadi dia sama makna dengan mungkin. Maka jaiz dengan mungkin sama. Tapi kalau semata-mata mungkin dan jaiz tapi tak ada, adakah jelas ketidaksamaan tu? Tak jelas. Sebab yang jelas-jelas menyalahi dan tidak sama antara sesuatu yang ada dengan ada yang lain. Bila kita kata Allah menyalahi bagi sekalian makhluk yang ada ni, kenapa dipilih hawadis? Kerana mukhalafah itu segera faham perbezaan pada benda yang ada. Kalau benda yang tak ada, memang ada mukhalafah juga, tapi hak tu tak ayah nak nafi pun orang tahu tak sama. Tuhan ada, makhluk yang mungkinat yang tak ada ni tak ada dah. Macam mana kita nak kata dia sama? Ada dan tak ada. Benda yang ada dan benda yang tak ada. Kita nak perlu bincang ke persamaan atau perbezaan? Tak perlu, dah tak ada. Makna beza pada asal tu ada dengan tak ada, tak payah bincang dah. Dia tak ada. Contoh, kita dan cucu kita, awak dan anak awak, saya dan cucu saya, awak dengan awak. Apa beza awak dengan anak awak? Cuba nyatakan. Anak saya ni rasa tinggi pada saya, anak saya ni putih pada saya, anak saya ni berat dia lebih kurang saya. Belum bincang tak? Bincang tak ada. Faham tak? Bincang antara benda ada dengan tak ada. Jadi tak perlu bincang sifat-sifat perinci itu sebab tak ada dah. Tak ada dah. Jadi mungkinat dan jaizat itu umum sangat, merangkumi benda yang mungkin yang ada dan mungkin yang tak ada. Jadi lafaz ataupun kalimah yang lebih spesifik merujuk kepada yang ada ialah al-hadith, jamaknya hawadith, iaitu al-mawjudat ba'da adam, segala benda-benda yang ada lepas tak ada. Barulah dibincang persamaan ataupun perbezaan. Allah menyalahi bagi segala makhluk yang ada. Kenapa? Makhluk-makhluk yang ada ni cirinya begian, maka Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Nampak tak? Itu kenapa ulama pilih mukhalafatuhu lil hawadis, tidak pilih mukhalafatuhu lil mungkinat ataupun jaizat. Walhal memang mukhalafah juga. Lagi ada soalan? Okey, ada soalan ni? Ada? Tak tanya? Ada. La yakunu wahidan. Okey. Adakah boleh panggil satu ke tak? Ke kena panggil esa? Itu soalan ni. Boleh panggil satu ke tidak? Ataupun kena panggil esa saja? Itu soalan. Ini kembali pada bahasa dan kembali kepada murad. Boleh tak panggil Tuhan tu wahid? Kalau kita tengok daripada dalil, daripada nas,
Maka antara asmaullah ialah Al-Wahid, Al-Ahad. Al-Ahad pun nama Allah, Al-Wahid pun nama Allah. Maka Allah mensifatkan dirinya satu dan mensifatkan dirinya tunggal atau esa. Jadi boleh panggil ke tak? Jawapannya boleh. Sangat boleh, kerana datang jelas penggunaan nama itu di sisi Allah. Dah kenapa? Apa isunya? Isunya mungkin pada satu lah kot. Sebab esa ni tak ada isu lah, sebab dia satu. Dia bukan bilangan. Esa ni makna tunggal, makna dia tak ada bilangan dah, tak ada bilangan. Cuma yang boleh dibilang ni 1, 2, 3 kan. Okey. Dan kenapa Allah menamakan satu? Satu kerana nisbah kepada yang lain dia itu satu. Nisbah kepada makhluk. Setelah dicerita makhluk, makna Allah ni satu. Satu kenapa dibilang? Membilang selain daripada itu makhluk tu banyak. Faham tak? Jadi wahidiyatillah, satunya Tuhan tu, wahid. Satunya Tuhan tu melihat kepada setelah adanya makhluk. Sebab itu dipanggil dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut wasyaf'i wal watri, yang syafa', yang genap, wal watri, yang ganjil. Yang ganjil itu Allah, yang genap itu manusia, makhluk, kerana makhluk ni berpasang-pasangan. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Dan yang tunggal, yang witir, yang ganjil, dan juga yang genap. Jadi nama Allah Ta'ala Al-Wahid itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada nisbah selain daripadanya Allah. Bukan Tuhan, makhluk dijadikan oleh Allah. Allah itu satu. Boleh. Jadi tak ada masalah lah dari segi itu. Bukan makna satu tu menerima dua, tak. Satu dia, selain daripada dia itu banyak. Tapi nisbah kepada yang lain, kerana ada makhluk ini, maka satu tu bilangan, dan makhluk ini dia selain daripada Allah. Yang seterusnya 2, 3 itu makna bukan daripada itu semua ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka dalam tasawuf dia panggil Allah maqam ahadiyah, itu makna kewujudan Allah sebelum ada makhluk. Kewujudan Allah sebelum ada makhluk, maka dia bersifat dengan ahadiyah. Setelah dicipta makhluk, maka dia wahid. Kenapa? Nisbah kepada makhluk, dia itu satu-satunya Tuhan. Jadi itu dipanggil maqam wahidiyah setelah dicipta makhluk. Al-ahadiyah sebelum adanya makhluk, ketika mana dia wujud dengan ketunggalan dan keesaannya. Ada wallahu taala ada falah. Wallahu taala ala wa alam. Sekadar tu, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.